6. Amalan utama seorang jutawan bertakwa. 6. Amalan utama seorang jutawan bertakwa. Amalan pertama, beriman kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian Nabi. Amalan kedua, mendermakan harta yang disayangi. Amalan ketiga, mengerjakan solat dengan sempurna. Amalan keempat, mengeluarkan zakat. Amalan kelima, menyempurnakan janji apabila berjanji. Amalan keenam, sabar ketika dalam kesusahan, ketika sakit atau ketika perang. Amalan ini diambil dan dipilih berdasarkan firman Allah yang berikut. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian Nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi, dan melaksanakan seseorang akan solat serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa menderita, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177. Mesti ada yang tertanya-tanya apa kelebihan 6 amalan ini sehingga ia perlu menjadi amalan bagi setiap orang yang ingin bergelar jutawan. Cuba fikirkan dan renungkan. Kemudian cuba amalkan dan anda pasti akan tahu sebab dan hikmahnya nanti. Kenapa orang yang beriman kaya? Kenapa orang beriman berjaya? Kerana mereka mulakan setiap sesuatu dengan percaya. Hayati kisah dalam surah As-Saffat ayat 102 hingga ayat 111 ini. Maka tatkala anaknya itu sampai berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkan apa pendapatmu?" Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah, ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar." Setelah keduanya berserah bulat-bulat dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah serta kami menyerunya, "Wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah suatu ujian yang nyata dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar dan kami kekalkan baginya dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dari hamba-hamba kami yang beriman." Surah As-Saffat ayat 102 hingga ayat 111. Sesungguhnya peristiwa korban yang pertama telah tertulis kisahnya di dalam Al-Quran ini adalah suatu bukti bahawa setiap mimpi, iaitu impian kita, boleh menjadi realiti. Dengan syarat kita beriman, iaitu benar-benar yakin dan percaya dengan hati dan fikiran kita bahawa ianya akan benar-benar terjadi. Maka apabila kita berniat dan berazam untuk memperjuangkan sesuatu perkara,
maka hendaklah kita mengorbankan masa kita, harta kita, keluarga kita, malah nyawa yang kita sayangi untuk merealisasikannya. Kemudian setelah itu barulah kita serahkan 100% hasil akhirnya kepada Allah, agar kita tak kecewa dengan apa jua kesudahan yang bakal terjadi nanti. Pasti tiada kekecewaan bagi mereka yang berniat, berazam dan berusaha bersungguh-sungguh dengan tulus dan ikhlas. Pasti Allah lah yang bakal merealisasikan segala impiannya nanti. Proses merealisasikan impian menurut Al-Quran. Pertama, memiliki impian yang jelas. Kedua, percaya dan yakin akan dapat mencapainya. Ketiga, bertindak dan berkorban bagi menyatakan kesungguhan anda untuk mencapainya. Keempat, menyerahkan segala hasil akhir bagi urusan tersebut kepada Allah. Akhirnya, Allah lah yang akan merealisasikan impian anda. Jom kita sama-sama mulakan setiap impian kita dengan percaya. Pasti dan pasti kita akan mencapainya, insya-Allah. Jadi, bila ada orang yang bertanyakan mengenai impian anda hanya tinggal jawab, impian saya sudah terlaksana dalam minda dan hati saya. Cuma belum tiba masanya yang tepat untuk saya tunjukkan kepada kamu. Kenapa orang beriman kaya? Kerana mereka yakin mereka betul-betul sudah kaya. Kenapa orang yang menjaga solat kaya? Sesungguhnya, solat merupakan cara bagi manusia untuk berhubung terus dengan Allah Ta'ala, di mana Allah telah menetapkan solat sebagai satu cara untuk meminta pertolongan darinya. Namun, tidak semua orang mampu melakukannya. Hal ini dapat difahamkan berdasarkan ayat yang berikut. Dan mintalah pertolongan dengan jalan sabar dan mengerjakan solat. Dan sesungguhnya solat itu amatlah berat, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka. Dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Kereta rosak, barang hilang, duit tak pernah cukup. Itu semua musibah daripada Allah. Mulakan dengan memperbaiki solat fardu kita. InsyaAllah masalah selesai. Perhatikan penjelasan Allah mengenai hal ini dalam ayat-ayat berikut. Dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Dan apa sahaja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosamu. Surah Asy-Syura ayat 30. Sesungguhnya Allah selalu menjanjikan rezeki dari limpah kurnia-Nya serta kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa yang tetap memelihara solat mereka. Hal ini telah ditegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti berikut. Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan solat. Dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132. Sesungguhnya dengan solatlah kita akan sedar Allah lah satu-satunya tempat meminta. Sesungguhnya dengan solatlah kita akan sedar Allah lah tempat mengadu. Sesungguhnya dengan solatlah kita akan sedar Allah lah pemberi penyelesaian bagi setiap permasalahan dalam hidup kita. Sesungguhnya dengan solatlah kita akan sedar Allah lah pembuka dan pemberi jalan keluar bagi setiap kebuntuan dalam fikiran dan hati kita. Sesungguhnya dengan solatlah kita akan sedar kita ini lemah, hanya seorang hamba dan serba tak mampu.
Sesungguhnya dengan solatlah kita akan sedar kita sentiasa memerlukan Allah untuk menjamin kelangsungan bekalan rezeki buat diri kita dan keluarga sehari-hari.